Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni episod ke 30 Ekspresi Profima. Jadi saya berikan ruang kepada Cik Shima kita untuk buat mukadimah program. Silakan. Okey, mukadimah ya. Okey, hari ini kita rasa bertuah lah. Sebabnya hari ini kita bertiga bersama dengan AJK AJK Bureau Agency. Okey, nak tahu apa itu Bureau Agency, kita tanya Tuan Badan, Encik Yusof Harun. Apakah itu Bureau Agency Yes. dan peranan-peranannya? Ya. Okey, Assalamualaikum. Okey, Bureau Agency ni sebenarnya kita adalah ahli jawatankuasa yang menghubungkan Profima ni dengan badan-badan kerajaan yang bertindaklah, yang ada sangkut paut. Contohnya Jabatan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesihatan, JPJ, apa lagi, IKBN, dan akan datang ni lagi ADK, AADK, Yes. dan Union, itu semua ada hubungan. Maipo lagi, Maipo. Jadi maknanya kita nak linkkan, mana kita nak ada apa kita panggil networking antara Profima dengan agensi-agensi kerajaan. Dan mungkin kita pun dalam usaha untuk linkkan Profima dengan perumahan, dan macam-macam lagi. InsyaAllah lah. Jadi bila kita dah ada link tu, tujuan sebenarnya kita nak linkkan tu semua untuk meningkatkan prestasi dan juga mutu kerja dan pengiktirafan untuk kru belakang tabir. Yes. Betul. So, Saya nak tambah sikit. Sebenarnya kenapa Biro ni diwujudkan? Sebab saya rasa ketetapan kita yang kita setuju dulu, sebab Profima ni dia ada hubung kait dengan banyak pihak sebenarnya. ya, betul. Agensi ni bermaksud bahawa agensi kerajaan yang bersangkutan dengan Profima. Tapi ada juga agensi yang bukan kerajaan, badan-badan yang bukan kerajaan, organisasi bukan kerajaan. Tapi kebanyakan agensi di bawah kerajaan yang Profima perlu ada hubung kait. Sebab itu tertubuhnya jawatankuasa ni, sebab tak ada orang yang nak buat kerja ni. Kalau pentadbiran yang buat kerja, memang dia tak akan menang tangan. Jadi kita bagi dekat Pak Yus kita. Pak Yus kita sudah tentulah dia tahu agensi mana yang terlibat. Contohnya baru-baru ni tiba-tiba dia bagi satu idea, kita kena berhubung dengan JPJ, dia kata. Sebab budak-budak runner kita ada yang tak ada lesen, ada yang lesen mati, tak ikut undang-undang apa semua. So kerisauan kita sangat tinggi. JDL tu yang penting. JDL untuk lori apa semua kan. Sebab tu boleh cerita sikit apa yang kita telah berhubung ataupun sudah kerjasama dengan agensi kerajaan ni? Okey, sebagai contohnya kita ada berhubung dengan Jabatan Tenaga Kerja. Okey, isunya waktu kerja, jam kerja. Okey, kita banyak bertanya sebenarnya kita kerja ni sampai bila? Maksudnya dari pukul berapa sampai pukul berapa? Betul. Okay. Berapa jam sehari? Akta dia bagaimana? Akta dia apa semua macam mana kan? Jadi masa tu ada pihak yang mempertikaikan kerja lebih daripada 20 jam. 20 jam. Jadi macam mana tu kan? Okey. Kalau ikutkan sebenarnya semua dalam bidang pekerjaan hanya boleh bekerja 12 jam, maksimum 12 jam sehari. Lebih tu maknanya terpulang kepada producer, tapi dengan bayaran, bukan free. Itu lah kan. Jadi kontrak lagi apa semua lah. Itu contoh lah. Itu kita jumpa JTK tu awal tahun lagi tu. Awal tahun ya. Lepas pada tu apa dia punya tindakan? Okey, lepas pada tu memang dia
push kita untuk buat sesi soal jawab, talimat untuk menerangkan waktu kerja tu kepada semua kru dan juga bahagian admin lah, producer, Betul. PM, semua kena tahu. Daripada situ apa yang kita buat? Kita buat bicara. Bual bicara. Tapi sebenarnya yang itu kita tak buat lagi lah. Tapi kita dahulukan dengan buat bicara di mana wakil daripada Jabatan Tenaga Kerja, daripada union bersama dengan Tuan Presiden dan CEO kita telah membincang tentang berbual tentang impak daripada permasalahan. Betul. Yes. Mana titik tolak daripada perjumpaan dengan JTK, kita ada talk show. Ya. Lepas pada talk show pula kita ada InsyaAllah lepas ni kita InsyaAllah. ada kita panggil satu jawatan kuasa. jawatan kuasa Jawatan kuasa ya. untuk menyelesaikan isu ni. Yes, betul. Saya tengok betapa pentingnya biro agensi ni menghubung kaitkan kita, connect sana, connect sini apa semua. Agensi lain yang kita dah buat kerja. Kita ada jumpa dengan Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga ni adalah untuk mengiktirafkan kru-kru yang berkaitan dengan technical. Jadi di situ banyak benda yang kita terlepas pandang ataupun mungkin ada beberapa pihak yang tak tahu. Betul. Contoh dia kita punya gaffer kena ada sijil judgement. Ya. Lesen. Jadi kalau maknanya sumber Suruhanjaya Tenaga ni datang buat inspection, kita tak ada judgement dekat set, dia boleh dakwa kita. Ada akta. Ada akta. Betul. Ada akta. Ya, betul. Jadi dan kita nak ambil inisiatif untuk mengiktirafkan kru kita yang berkaitan, yang bersesuaian dengan bidang tersebut. Kita terus jumpa dengan Institut Kemahiran Belia Negara, IKBN. Dusun Tua. Tapi sebenarnya kalau kita dapatkan Persijilan ataupun lesen untuk Pendawaian. Pendawaian tu Ya. agak tinggi lah kita. Ya. Sepanjang pasal kita pasal dekat location dia punya sistem tu simple lah. Ya. Tapi kena ada setidak-tidak ada sijil tahap berapa tu cakap kan. Sijil tu benar. Itu yang serius kita mengusahakan bersama IKBN untuk siapa sahabat-sahabat anak-anak yang belakang tabir tu yang buat kerja teknikal bahagian literat ambil khusus. Betul. Tu macam mana situasi sekarang? Okey, sekarang kita dah berhubung dengan IKBN dan IKBN dah berbincang dengan kita untuk buat modul yang untuk mengiktirafkan kita punya pekerja filem ni. Jadi kita dalam proses siapkan modul untuk membuat satu ketetapan bila tarikh untuk diorang datang training. IKBN tu dia apa? Dia wireman ke, chargeman ke atau Dia banyak ada satu kursus lain? dia banyak bidang sebenarnya. Tapi pengkhususan kita adalah elektrik, pendawaian, tenaga, sumber tenaga. Sumber tenaga ni termasuklah genset, single phase dan three phase semua. Maknanya sekarang ni IKBN tengah custom modul tu. Ya, betul. Tengok berapa hari punya kursus. Dia berbincang dengan kita finalize, barulah kita akan buat kursus tu, baru ada sijil. Yes. Baru kita boleh panggil gaffer ni turun, baru kita boleh bagi iktiraf lah. Betul. Penting lah benda tu kan. So itu IKBN dengan Suruhanjaya Tenaga. Dua dah tu. Agensi kan. Ada lagi. Ada panjang, nak cerita panjang. Panjang. Part 2 lah. Agensi lain yang dah yang tengah diusahakan. Yang kita dah usahakan itu tadi pertama tadi JTK, lepas tu Suruhanjaya Tenaga, IKBN. Dia ada link lah mana di situ.
Okey, yang kita dah berhubung JBJ insya-Allah lah kalau Ada satu lagi bahagian keselamatan kan kita. DOSH. DOSH. Ada lagi satu, DOSH. Okey, DOSH ni ada berkaitan dengan JTK juga. Keselamatan dia ada di tempat kerja. Okey. Sebabnya kenapa dia hubung kait dengan berapa lama masa kerja tu dan juga keselamatan tempat penggambaran, tempat bekerja. Yes. Okey, contoh ni kita bukan nak menuduh siapa-siapa salah ke apa, tidak. Contoh dia masa berlakunya kecederaan pada fascia sandar. Contoh dia kan. Jadi di situ DOSH tanya, ada tak orang yang bertanggungjawab untuk jaga keselamatan di situ? Contoh kan. Koordinator, yes. Jadi keselamatan. Sepatutnya masa tu kena ada koordinator. Jadi dia kena pastikan tempat ni berlakon tu tak ada tempat-tempat yang boleh mendatangkan kecederaan. Betul. Dan kedua, kes yang berlaku bila salah seorang pelakon budak kecil tu yang jatuh kena tripod, kamera, dan dia tak boleh buang air dengan sempurna dan juga tak boleh jalan sampai beberapa lama. Sekarang ni alhamdulillah lah budak tu dah sihat. Jadi di situ semua bila kita letak barang pun sebenarnya kena ada orang yang pantau. Bukan ni ataupun artis ataupun pekerja kita rehat ke apa ke, ada tempat dia, bukannya kat tempat kita letak barang. Saya melihat bahawa itu adalah mikro, maksudnya perkara-perkara yang kita kena jagalah secara lebih detail. Tapi pada dasarnya yang lebih besar, saya lihat bahawa DOSH ni dia ada memperkatakan tentang sebenar-benarnya keselamatan kesihatan ni ada atap. Dan kita perlu wujudkan satu koordinator. Koordinator ni dia perlu pergi pada latihan atau kursus macam mana IKBN tadi. So dia ada dia punya modul apa semua, ada kursus. Jadi benda-benda ni sebenarnya untuk mewujudkan koordinator ni, kenapa diwujudkan? Sebab dia nak melihat tempat-tempat set-set penggambaran ni yang tidak berbahaya kepada bahaya besar. Itu pandangan pertama. Bahaya besar, contoh mereka syuting di sebuah tempat penyimpanan gas-gas yang mudah terbakar dalam tidak sedar. Jadi kalau ada koordinator ni, sebelum syuting dia telah memberitahu bahawa tempat ini tidak sesuai untuk syuting. So itu adalah perkara besar yang perlu dilihat oleh koordinator sebelum perkara yang halus-halus yang kecil-kecil ni. Jadi kita melihat, saya rasa kita ada buat ketetapan untuk hari perbincangan. Selepas ini mungkin kita kena tengok DOSH punya kursus berapa lama boleh pergi, sebab dia melibatkan kos bang. Saya dengar beribu-ribu kan, 2,000 lebih, 2,008 macam tu kena ada. Kemudian dia ada sijil, dan juga kita nak bahawa sijil tu juga boleh diguna pakai di tempat-tempat lain. Dan juga kalau jadi benda ni, kita nak dianya dipraktis bermula daripada kumpulan filem dulu. Jangan drama lagi lah. Pasal dia melibatkan kos kepada penerbit. Dan juga koordinator ni kemungkinan dia boleh tengok 2-3 set. Sebab dia cuma melihat secara surface dulu, kemudian baru dia pergi pada detail. So saya rasa itu praktis yang lebih orang kata lebih praktikal lah, daripada kita melihat kita tak boleh samakan dia macam pegawai protokol penggambaran PPP dulu, tak boleh, sebab itu terlalu detail dia punya kawalan dia tu kan. Tapi saya tak fikir kumpulan syuting akan dapat begitu. Takkan dapat. Sebab dia mungkin akan mengganggu kos apa semua. Dia mungkin melibatkan babak-babak yang set besar. Okay, macam babak kebakaran, babak pergaduhan kan. Betul kan. Tak apa, nanti kita tengok macam mana dengan DOSH apa semua. Apa lagi agensi yang kita dah berhubung yang ada hubung kait dengan kita? Rasanya sebelum daripada yang kita jumpa tu, kita ada jumpa
IPTA. Ya, Pasal latihan. pasal Pusat latihan. Ya. Shima pun dapat. Saya dapat menghadiri kursus beberapa kursus. pengarahan. IPTA. Betul, Rupa-rupanya kita ada kerjasama dengan IPTA. Ya. Betul. Yang ahli kita tak apa tahu. Ya. IPTA ni sebenarnya untuk RTM saja. Dan juga agensi di bawah kementerian yang sama lah. Tapi tiba-tiba kita dapat kerjasama, so kita kru-kru filem pun boleh kursus di sana dalam kuota yang diberikan lah. Kuota yang diberikan, lepas tu kursusnya melibatkan, tapi kebanyakan yang sekarang ni hanya melibatkan penerbit-penerbit untuk RTM lah. So nanti kalau misalnya ada, kita akan wawarkan. Kita akan wawarkan. Kita akan wawarkan. Yang ada melibatkan tentang kita punya career kita lah ke kru. Kenapa nak jumpa AADK, Cik Yus? Itu yang saya berminat nak tahu. okey. Saya berminat nak tahu sangat kenapa AADK. Adakah terdengar masalah-masalah atau ni agensi, yalah bagi yang tak tahu tu AADK kenapa perlunya kita bekerjasama dengan agensi anti dadah ni? Adakah kru-kru kita ni kebanyakannya terlibat dalam yang itu ke macam mana? Okey, sebenarnya kita nak menyahut kita kru adalah orang yang bersih, bebas daripada dadah. Dan bebas dadah. Itu yang penting. Ni kempen orang. Kempen, kita kempen. Jadi bila kru kita bebas daripada dadah, bersih dan kita sihat. Jadi maknanya kita tak perlu benda-benda support daripada benda dadah tadi, untuk kita kuat ke sihat ke apa ke, mana tak penting. Jadi maknanya kita natural, kan, kita boleh bertahan dan kita boleh mampu bekerja dengan baik. Okey, jadi bukan salah sebabkan kerja lebih masa lepas habis. Bukan tak ada kena-mena. Okey, alright. Okey. Tentang JPJ pula. Kenapa kita tu? Okey, JPJ kenapa kita berhubung dengan JPJ? Okey, pekerja-pekerja kita semua ada bersangkut dengan lesen. Maknanya runner, handy ke, prop ke, kan, semua mesti ada lesen memandu, kan. Jadi lesen mandu yang sah lah. Jadi termasuk dengan driver lori, kan, kita ada berapa banyak lori, lori gaffer, lori genset, lori apa lagi, segala lori ada, kan. Mana kita bila kita ada berhubung dengan JPJ ni, untuk memudahkan kita dapat GDL, GDL, yang tu. Selain daripada lesen memandu kereta yang biasa, lesen motor pun kita boleh, kan. Tapi kiranya kita ni bukannya kita JPJ senang-senang dia bagi kita lesen, tapi kita ni sebagai wakil kepada ya, betul. memudahkan dia untuk mendapatkan lesen. Yes. Proses sama je kan. Proses sama je, cuma kita nak mudahkan kita punya ahli Profima untuk mendapatkan lesen. Adakah macam perlu ke Profima support untuk macam diorang selalu kebanyakan semua kita dapat lesen tu diorang kena pergi kelas. Adakah Profima support benda tu semua? Okey, sebenarnya kalau di luar, maknanya dia kena ambil sendiri juga. Kan, maksud kalau dia kena pergi kelas dia kena pergi kelas untuk semua. dapatkan Okey. Ni berkumpulan Dalam perbincangan, maknanya kita dalam proses perbincangan. Kita pun tak tahu apa yang JPJ boleh keluar untuk kita lagi. Tapi kita cuba untuk memudahkan memudahkan proses. Macam contoh kita tengok Angkatan Tentera, polis nak dapat lesen macam mana. Memang diorang ada program diorang. Yang kita mana Profima ni pun nak buat macam tu. Jadi senanglah orang kita nak dapat lesen. Ada nak tambah? Saya rasa tak ada kot. Cuma DPD tadi satu perkara yang harus diberi tumpuan lah, Sangat pada benda-benda itu semuanya penting. Tapi bila kita bergerak ke satu lokasi, ke satu lokasi, pasal syuting ni kita bergerak di Malaysia. Jadi kalau ada yang kadang tak ada pilihan,
Kita kadang-kadang kita bermasalah dengan lori driver dia orang tak ada GDL. Dia boleh buat lori 1 tan 2 tan pakai GDL, tapi tak ada GDL. Jadi kadang-kadang producer ni minta maaf lah, kadang-kadang tak nak keluarkan bajet untuk pasal gaji dia orang mahal sikit kan, panggil driver luar. Tapi driver luar pula kadang-kadang kita nak train dia duduk dalam production pun tentu masalah juga. Jadi kalau jalan ini nampak terang menderang serius, saya rasa ini adalah perkara yang kami rasanya semua nanti-nantikan insyaAllah lah ya. Tapi yang pasti kalau benda ni berlaku, kena jadi ahli perfilman itu lah. Saya nak tambah, antara sebab lain kita kena jumpa JPJ ni sebab kita nak JPJ faham dunia perfilman. Sebab kita melihat beberapa aduan dan juga kerisauan ataupun kegusaran di kalangan ahli kita. Van kru kita berbeza dengan van pengangkutan lain. Kadang-kadang dia punya belakang itu digelapkan, ataupun ada barang yang terkeluar apa semua, ataupun ada beberapa perkara yang kadang-kadang di luar spek, tapi mungkin digunakan di jalan kampung ataupun jalan-jalan negeri, bukan jalan-jalan wilayah dan jalan-jalan utama, highway dan segala-galanya. Ada juga kenderaan yang diubah suai untuk penggambaran. Contohnya macam dia buat rigging kereta. Ada juga penggambaran yang terpaksa kacau lalu lintas. Yang menyebabkan walaupun telah dapat permintaan daripada PDRM apa semua, tetapi kadang-kadang ada beberapa perkara yang pihak JPJ perlu tahu nature kerja kita. Kalau tidak, benda ni memang problem. Sebab kita dah tahu bahawa ada aduan mengatakan pernah ditahan van crew tinggal di situ tanpa kawalan. Kalau nak tahu, van crew ni dalam dia tu equipment yang berharga ratusan ribu. So kadang-kadang orang lain tak faham benda ni. Jadi kalau dia faham benda ni, mungkin ada pertimbangan. Ataupun mungkin ada solusi kerjasama bagaimana kru-kru filem yang ada tag Profima yang sah dan aktif, kemungkinan mendapat begini caranya. Kemungkinan lah, kita tak tahu apa kerjasama. Jadi saya melihat lebih luas lagi apakah kerjasama kita dengan JPJ nanti. Dan juga untuk kempen keselamatan jalan raya apa semua, kita pun boleh sama-sama buat. Betul. Kita dah tak nak dah orang tak ada lesen, tak ada road tag apa semua, signal tak ada ke apa, kita tak nak. So kita pun nak ikut sebab kita tahu kalau tak ikut kemalangan lah apa benda. So kita tak nak benda-benda macam tu berlaku. Yang susahnya kita, kru kita pula nanti kan. So benda-benda macam tu yang kita ambil berat lah. Ada lagi nak jumpa agensi lain ke apa ada? Ada dalam perancangan. Tapi saya tak boleh nak wawarkan sekarang. Masih lagi rahsia. Bila benda tu dah dihubungi apa semua kan, baru kita boleh. Apa Cik Yus harap daripada jawatan kuasa Cik Yus ni? Okey, maknanya sebelum-sebelum ni semua program-program Profima kita hanya di kalangan kru sahaja, kan, program Profima. Jadi harapan saya lah di masa akan datang, maknanya bila kita ada buat program Profima, agensi-agensi lain ni terlibat sama. Jadi bila terlibat sama tu, dia orang kata melebarkan lagi kita punya networking lah. Jaringan kita, jaringan hubungan. Yang itu yang bila lebih luas, dia banyak benda yang boleh masuk lah. Maknanya selain dia hubungan dua hala, betul. Maknanya diorang pun ada keuntungan dengan kita, kita pun ada keuntungan daripada dia. Betul. Okey, kata-kata daripada saya menganggap biro ni teramat penting. Dan saya memohon kepada anda semua, ahli-ahli Profima, jika anda ada pendapat atau pandangan, okey, bagaimana untuk membaiki lagi kita, bangunkan lagi kita punya, okey, boleh hubungi kami, boleh hubungi Cik Pak Yus untuk tolong Pak Yus, okey, bantu dia bagaimana berikan cadangan yang bernas, okey, untuk kita, sebenarnya kita bantu sesama kita juga ni.
Rasanya tak ada kot. Rasa jaga diri, jaga kesihatan keluar itu. InsyaAllah. Baik, saya melihat bahawa ini hubungan Biro Hubungan Agensi ini baru peringkat dalam negara. Saya doakan pihak Pak Yus boleh juga selepas ini buat hubungan dengan luar negara. Mulakan dengan negara-negara ASEAN, kemudian negara-negara Asia dan seterusnya dunia, supaya kru filem Malaysia ni makin lama makin besar, makin lama makin besar dan membawa kemajuan yang besar lah. Saya doakan Cik Yus dan juga jawatankuasa Biro Perhubungan Agensi ni akan lebih berdaya maju lah. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right.